bersalahan jika tiada ia membaharukan wuduk. Maka ambil akan umpamanya, yaitu berwuduk. Yaitu berwuduk jua. Kerana jikalau diambil lawannya, jadi dua tuhurnya, yakni wuduknya berturut-turut. Maka yang demikian itu tiada ada adatnya yang demikian itu. Maka ditanggungkan sekarang tuhurnya itu kemudian daripadanya. Katanya bersalahan jika tiada ia beradat membaharukan wuduk. Jadi masalahnya masalah sama dengan yang dulu. Cumanya sini dia tak pernah mentajdidkan wuduk. Jadi kita buat sakatan semacam semalam lah. Jadi sebelum pada naik matahari dan masa sebelum pada naik matahari dan masa selepas pada naik matahari dan sampai pukul 9 pagi. Maka apabila sampai masa jam pukul 9 pagi itu maka dia pun nak solat. Apabila dia nak solat, maka pada hadir ni orang yang tak pernah mentajdidkan wuduk. Maka dia yakin bahawasanya selepas pada naik matahari sebelum pada jam pukul 9 pagi itu ada berlaku dengan secara yakin dua perkara. Yakin kata dia tu berhadas, yakin kata dia tu ada wuduk. Maka sekiranya begitu, maka kita suruh dia ingat balik. Sebelum pada naik matahari itu macam mana keadaan dia. Maka dia katanya dia ni belum pada naik matahari ia suci. Maknanya dia ada wuduk. Maknanya belum pada naik matahari dia suci, dia ada wuduk. Tetapinya selepas pada naik matahari belum pada pukul 9 tu ada berlaku dengan secara yakin dua perkara. Satunya wuduk pun ada ingat berlaku, berhadas pun ada ingat berlaku. Tetapi tak tahu yang mana, tak tahu, tak ingat, tak pasti yang mana dahulu daripada kedua itu. Maka ingat balik katanya sebelum pada naik matahari itu dia bersuci. Tetapi dia ni orang yang tak pernah mentajdidkan wuduk. Maka dengan sebab dia tiada pernah mengambil mentajdidkan wuduk, maka hukumnya dia katanya maka diambil akan umpama. Maka diambil akan umpamanya, maknanya tidak diambil akan lawan, tidak. Maka diambil akan umpamanya
umpamu barang sebelum. Barang dahulu daripada keduanya. Maka diambil akan umpamu barang yang dahulu daripada kedua. Jadi maknanya iaitu berwuduk jua. Jadi maknanya kalau sebab dia katanya belum pada naik matahari itu dia berwuduk. Maka sekarang pun dia ada wuduk. Itu maknanya ambil umpamu. Mana dulu belum pada naik matahari dia ada wuduk, maka sekarang ambil sama. Ambil umpamu makna sama. Maknanya belum pada naik matahari dia berwuduk, maka sekarang dia pun berwuduk. Iaitu berwuduk jua. Kenapa kita katanya sekarang dia ada wuduk? Kerana ambil umpamu yang sebelum daripada kedua ialah yang belum pada naik matahari. Sebab dia fardu macam semalam lah. Jadi belum pada naik matahari dia ada wuduk. Kemudian selepas pada naik matahari ada berlaku dua perkara. Ada berlaku ambil wuduk, ada berlaku berhadas. Tetapi dia tak tahu yang mana satu yang dahulu. Maka cuba kita buat ihtimal. Maka antara mana? Antara selepas pada naik matahari dan pukul 9 tu kalau wuduk dahulu. Wuduk dahulu berhadas kemudian. Boleh jadinya begitu. Dan boleh jadi juganya antara selepas pada naik matahari belum pukul 9 tu dia berhadas dulu dan berhadas tu dahulu, wuduk tu kemudian. Dia tak boleh lepas daripada dua kelakuan tu lah. Jadi sebelum pada naik matahari tu dah tentu kata dia yakin kata dia ada wuduk. Tapi selepas pada naik matahari dan antara naik matahari dan jam pukul 9. Kat celah tu kalau kita kata wuduk dahulu, boleh jadi wuduk dahulu berhadas di belakang. Kemudian. Boleh jadi juganya berhadas dahulu, berwuduk kemudian. Berhadas dahulu, berwuduk maknanya ambil wuduk di belakang. Maka dia katanya tengok dalam kitab dulu, kerana jikalau diambil lawan. Jadi kerana jikalau diambil lawannya. Lawan barang yang dahulu daripada kedua. Jadi dua tuhurnya. Jadi dua tuhurnya yakni wuduknya berturut-turut. Maka yang demikian itu tiada ada adatnya yang demikian itu. Maka ditanggungkan sekarang tahurnya itu kemudian daripada berhadas. Lepas tu kita tulis begitulah semacam semalam. Jadi belum pada naik matahari dia yakin kata dia ada wuduk. Suci. Antara selepas pada naik matahari dan belum jam pukul 9 tu ada berwuduk, ada berhadas. Ada berwuduk, ada berhadas. Lepas tu kalau wuduk dahulu, hadas terbelakang. Kalau wuduk dahulu, hadas terbelakang. Jadi rupanya, kalau kita kata wuduk dahulu, hadas terbelakang, maknanya belum pada naik matahari dia suci.
dia suci, dia ada wuduk. Selepas pada naik matahari, dia ambil wuduk pula. Dia ambil wuduk pula. Dia ambil wuduk. Selepas pada dia ambil wuduk, dia berhadas. Maka padahal dia ni orang yang tak pernah mengambil wuduk. Orang yang tak pernah mentajdidkan wuduk. Dia ni orang yang tak pernah mentajdidkan wuduk. Dengan sebab dia ni orang yang tidak pernah mentajdidkan wuduk, maka ambil wuduk selepas pada naik matahari yang sebelum pada berhadas tu menyalahi dengan adat dia. Menyalahi dengan adat dia sebab adat dia ni orang yang tak pernah mentajdidkan wuduk. Maka kita tanggung kata itu tak berlaku. Sebabnya kita fardu katanya berwuduk dahulu daripada berhadas. Jadi selepas pada naik matahari belum pada jam pukul 9 tu kita fardu kita katanya boleh jadi wuduk dahulu, berhadas di belakang. Itu selepas pada naik matahari wuduk dahulu pada berhadas. Berhadas tu belakang. Jadi tengok balik sebelum pada naik matahari dia ada wuduk. Dia ada wuduk. Jadi sebelum pada naik matahari dia dah ada wuduk. Apabila naik matahari dia ambil wuduk. Kalau kata dia ambil wuduk dulu pada hadas, maknanya belum pada naik matahari dia ada wuduk. Selepas pada naik matahari dia ambil wuduk pula. Kalau kata dia ambil wuduk pula, padahal dia ni orang tak pernah mentajdidkan wuduk. Boleh jadi ke tidak dia ambil wuduk? Sebab dia ni, adat dia ni orang yang tak pernah mentajdidkan wuduk. Sebab tu kita tak boleh ambil lawan. Sebab tu dia katanya, jikalau dia ambil lawan, jadi kalau kita ambil lawan seperti macam orang yang beradat tajdid wuduk. Kerana jikalau dia ambil lawan barang dahulu, maknanya kalau belum tu bersuci, maknanya sekarang berhadas. Kalau kita ambil begitu, maknanya kerana jikalau dia ambil lawannya, jadi dua tohornya, yakni wuduknya berturut-turut. Berturut macam mana? Belum pada naik matahari, dia berwuduk. Selepas pada naik matahari, dia berwuduk. Sebab kata berwuduk dahulu daripada berhadas. Sebab kalau mengikut di sininya, maknanya belum pada naik matahari, dia ada wuduk. Antara selepas pada naik matahari, belum pada pukul 9 tu, maknanya dia ambil wuduk dahulu, dia berhadas di belakang. Maknanya berwuduk, berhadas. Jadi berwuduk, berhadas. Itu dia katanya, maka yang demikian itu berturut-turut, berturut-turut tu tiada ada adatnya yang demikian itu, berturut. Tak ada adat dia. Sebab katanya ada wuduk, ambil wuduk pula. Padahal adat dia orang yang tak pernah mentajdidkan wuduk. Kalau begitu maknanya wuduk dahulu daripada berhadas kita tak kira. Itu tak boleh jadi. Apabila tak boleh jadi, kita buang benda ni. Kita tak ambil yang ni. Yang ihtimal katanya wuduk dahulu belum pada berhadas, kita tak ambil. Kita tak ke tepi. Maka apabila ihtimal yang ni kita tak ke tepi, cuba tengok ihtimal satu lagi. Boleh jadi satu laginya, boleh jadi sebelum pada naik matahari dia ada wuduk. Kemudian selepas pada naik matahari belum pada pukul 9, antara tu, kat celah tu, berhadas dahulu daripada ambil wuduk. Berhadas dahulu, berwuduk kemudian. Ini ihtimal yang kedua. Berwuduk, berhadas dahulu, berwuduk yang kemudian. Berlaku kemudian. Mana jadi rupanya belum pada naik matahari dia ada wuduk. Selepas pada naik matahari pertama kalinya dia berhadas.
Maka selepas pada berhadas, dia ambil wuduk. Maka sekarang ada wuduk. Begitu. Sebab kalau kita katanya berhadas dulu, antara naik matahari dengan jam belum pada pukul 9 tu, berhadas dulu, berwuduk di kemudian. Jadi maknanya belum pada naik matahari dia ada wuduk. Selepas pada naik matahari, berhadas dulu dan berwuduk kemudian. Maknanya belum pada naik matahari dia ada wuduk. Selepas pada naik matahari dia berhadas dahulu, kemudian selepas pada tu dia ambil wuduk. Maka sampai sekarang jam pukul 9 maknanya kekal dia dalam keadaan ambil wuduk. Jadi sebab tu dia katanya maka ditanggungkan sekarang tuhurnya itu kemudian daripada berhadas. Jadi maknanya kita tanggung kepada ihtimal yang kedua. Maknanya berhadas dahulu daripada wuduk. Sebab kalau kata wuduk dahulu daripada berhadas, tak boleh jadi sebab tidak ada pernah berlaku pada adat dia. Sebab adat dia ni orang yang tak pernah, orang yang tak pernah mutajdid wuduk. Tak boleh jadi kata selepas pada naik matahari dia ambil wuduk dahulu daripada berhadas. Begitu. Maka dengan sebab tak boleh jadi, sebab menyalahi dengan adat dia, kita tak ambil dia. Kita tidak tiba dengan ihtimal kata berwuduk dahulu, berhadas kemudian tu tak ambil. Kita tak kira dengan dia, maka tentu kepada ihtimal yang kedua. Gitu. Bersalahan orang yang ada beradat tajdid wuduk, maka ambil ia akan lawan, iaitu sekarang berhadas. Macam semalam. Kalau dia ni orang yang ada pernah mentajdidkan wuduk, maka sekarang dia berhadas, kita ambil lawan. Jadi pendek katanya masalah sebelum pada dua yang jahil mana dahulu tu, sekiranya kalau sebelum padanya dia suci, maka kena tengok dia ni orang pernah mentajdidkan wuduk ke tidak. Kalau orang yang pernah mentajdidkan wuduk, kita ambil lawan. Mana sebelum pada naik matahari dia berwuduk, maka sekarang dia berhadas. Tetapi kalau dia ni orang yang tak pernah mentajdidkan wuduk, sebelum pada naik matahari itu dia suci, maka sekarang pun suci juga, ambil seumpama. Begitulah. Maka jika tiada ingat, ia akan barang yang dahulu daripada demakan itu. Ni pula. Masalah pula dia katanya. Jadi kita katanya nak buat misal ya. Sekarang jam pukul 9. Kita bagi masanya begitu, sekarang jam pukul 9. Dan antara masa jam pukul 9 dengan selepas daripada naik matahari, ada yakin berlaku kedua-dua. Berhadas pun dia ingat kata ada berlaku, bersuci mengambil wuduk pun dia ingat katanya ada berlaku juga. Maka tetapi dia tak tahu berwuduk dahulu ke, berwuduk kemudian ke, dia tak tahu, dia tak ingat. Maka kita suruh dia ingat kepada masa sebelum pada naik matahari. Maka apabila kita tanya kau sebelum pada, sebab dia yang tak tahu mana dulu mana belakang tu, selepas pada naik matahari dan antara jam pukul 9 dan naik matahari, kita suruh dia ingatlah. Kita tanya dia, kau sebelum pada naik matahari macam mana keadaan kau? Dia jawab katanya, saya pun tak ingat juga yang tu. Tak tahu nak pegang dah. Tadi boleh tahan juga ni, sebab dia boleh cerita, saya belum pada naik matahari, saya berhadas, saya sebelum pada naik matahari, saya berwuduk. Tapi tanya, sebelum pada naik matahari macam mana kau? Dia jawab apa katanya, tak tahu juga, tak ingat juga.
Yang berlaku selepas pada naik matahari antara pukul 9, dia ingat kata berlaku kedua. Tak tahu yang mana dahulu. Yang belakang. Suruh ingat sebelum pada naik matahari, tak ingat juga. Macam mana kita nak buat? Tapi kalau nak kira senangnya, ambil wuduk je lah. Macam mana pun ambil wuduk tak salah. Terus solat. Kalau nak ambil senangnya. Tetapi masalah setengah-setengah keadaan tu, air dia kurang. Kalau nak ambil wuduk pula boleh jadi air, kita kena jimatkan nak guna pada masa depan dengan sebab suatu tempat tu air jadi susah. Maka dia katanya, maka jika tiada ingat ia akan barang yang dahulu daripada keduanya, daripada dua yang yakin, dua yang jahil yang mana dulu. Maka jika ia orang yang beradat tajdid wuduk, nescaya lazim ia mengambil wuduk. Mengambil wuduk lain. Kerana berlawan dua ihtimal dengan ketiadaan murajjih. Dan tiada jalan kepada sembahyang serta syak yang semata-mata pada tahur. Dan jika tiada beradat pada tajdid wuduk, diambil dengan wuduk. Jadi masalahnya, kita tanya dia, belum pada naik matahari, macam mana? Dia katanya tak tahu. Dia katanya tak tahu. Yang dia tahunya, apa yang dia tahu sekarang ni? Yang dia tahu katanya selepas pada naik matahari, belum pada jam pukul 9, ada ambil wuduk, ada berhadas. Tetapi tak tahu yang mana yang dulu. Lepas tu tanya, sebelum pada naik matahari, dia kata jangan tanya. Itu pun saya lebih tak ingat lagi, tak tahu lagi. Maka macam mana? Dia katanya hukum dianya, maka di sini masalah sebelum pada naik matahari, dia pun tak pasti juga. Maka kita katanya kena tengok dia. Dia ni orang yang pernah mentajdidkan wuduk ke tidak pernah. Katanya, maka jika ada ia orang yang mentajdidkan wuduk, nescaya lazimlah ia mengambil wuduk lain. Dia kena ambil wuduk lain. Yang maknanya kena ambil wuduk pula lah. Sebab kita kata sekarang jam pukul 9 ni, dia nak solat duha. Dia nak guna wuduk lah. Dia nak guna wuduk. Maka dia katanya kena ambil wuduk lain. Kerana berlawan dua ihtimal. Dua ihtimal maknanya kerana lawan dua ihtimal. Dimaksudkan dengan dua ihtimal tu ialah wuduk mengangkat hadas ke wuduk tajdid. Kerana berlawan dua ihtimal. Ialah ihtimal suci, ihtimal berhadas. Kerana berlawan dua ihtimal, ihtimal suci, bersuci maknanya mengambil wuduk, dan ihtimal berhadas. Kerana berlawan dua ihtimal dengan ketiadaan murajjih. Dengan ketiadaan kerana berlawan dua ihtimal, maknanya berambil wuduk dan berhadas tu sama berat. Boleh jadi kedua-dua. Apabila kata boleh jadi kedua-dua, maknanya sama beratlah dua itu.
Lepas tu apabila sama berat, maka kita nak cari kepada benda yang memberatkan kepada mana-mana sebelah, merajih mana memberatkan, menguatkan kepada mana-mana sebelah tidak ada. Maka dia katanya maka tiada jalan kepada sembahyang mana tak boleh nak solat. Serta syak yang semata-mata syak pada berhadas dan ambil itu berwuduk. Dengan semata-mata syak tidak ada ihtimal tu tak boleh. Dan tiada jalan kepada sembahyang, tidak ada jalan dia nak solat, mana tak boleh nak solat serta syak yang semata-mata pada tuhurnya. Jadi kalau kita tanya dia ni macam mana, belum pada naik matahari dia macam mana? Dia katanya dia tak ingat juga. Dia belum pada naik matahari, dia tak tahu. Kata dia ni berhadas ke dia berwuduk. Tapi dia ni orang yang pernah, adat dia ni orang yang mentajdidkan wuduk. Kalau begitu kita ambil dua ihtimal. Kita ambil dua ihtimal macam tadi. Mana selepas pada naik matahari dan jam pukul 9 kat celah tu, antara itu boleh jadi wuduk dulu, berhadas kemudian. Boleh jadi berhadas dulu dan wuduk yang kemudian. Maka kalau kita kata dia ni adat mutajdidkan wuduk. Kalau kata wuduk dulu, boleh jadi wuduk tu tajdid. Boleh jadi wuduk tu wuduk tajdid. Kalau kata sebelum pada dia tu, dia suci. Tapi boleh jadi wuduk yang pertama dia tu, wuduk yang sebelum berhadas tu, wuduk mengangkat hadas. Jadi, tengok, kita katanya sebelum pada naik matahari tu, tak tahu dia pun. Tak tahu, jadi kita tak tahu nak pegang. Apabila tak tahu, tak apalah. Maka kita katanya, kalau selepas pada naik matahari, dia ambil wuduk. Dia ambil wuduk. Ambil wuduk dahulu daripada berhadas. Kalau katanya sebelum pada naik matahari, berwuduk dahulu daripada berhadas. Maka berwuduk dia tu boleh jadi wuduk tajdid, boleh jadi wuduk mengangkat hadas. Ihtimal dua-dua. Kalau wuduk tajdid, maka maknanya kalau wuduk tajdid maknanya dia ada suci. Kalau wuduk mengangkatkan hadas, maknanya dia suci, tetapi selepas pada wuduk dia berhadas. Selepas pada wuduk dia berhadas. Itu satu ihtimal. Jadi maknanya mengikut yang pertama boleh jadi dia tu berhadas. Dia boleh jadi dia tu berhadas kalau mengikut yang pertama. Maknanya belum pada naik, lepas pada naik matahari, belum pada jam pukul 9, kalau kita kata dia ni wuduk, kalau ada wuduk dahulu dari belum pada berhadas. Berhadas tu belakang. Lagi pulaknya dia ni orang yang pernah mentajdidkan wuduk. Maka wuduk dahulu. Wuduk tu boleh jadi wuduk mengangkatkan hadas, boleh jadi wuduk tu mentajdidkan wuduk. Tetapi selepas pada wuduk tu dia berhadas. Jadi maknanya yang pertama ihtimal dia berhadas. Kemudian tengok yang kedua pulaknya, antara naik matahari dengan kemudian antara naik matahari dan jam pukul 9 tu berhadas dahulu. Berhadas dahulu ihtimal yang kedua. Berwuduk dahulu, berhadas sebelum berwuduk kemudian. Maknanya sekarang dia ada wuduk. Jadi tengok yang pertama, sekarang dia berhadas. Tengok kepada ihtimal yang kedua, sekarang dia ada wuduk. Maka jadi dua ihtimal. Jadi dua ihtimal berhadas dan berwuduk. Kalau kita kata wuduk dulu berhadas, maknanya boleh jadi dia berhadas. Kalau kata berwuduk berhadas dulu berwuduk kemudian, mana sekarang boleh jadi dia berwuduk. Jadi ada dua ihtimal. Boleh jadi dia berhadas, boleh jadi dia berwuduk. Jadi kerana dua ihtimal, padahalnya kita nak berat kepada mana? Berhadas ke
dia berwuduk. Tidak ada benda nak mekuatkan, nak memberatkan kepada mana-mana sebelah. Maka jadi syak lah. 50 sebelah balik berhadas, 50 sebelah balik berwuduk. Sebab kalau kata berwuduk dahulu, berhadas kemudian, mana dia berhadas. Kalau katanya berhadas dulu berwuduk kemudian, maknanya dia berwuduk. Jadi ada dua ihtimal. Apabila dua ihtimal, ada yang menguat kepada mana-mana sebelah, tidak ada. Kalau gitu sama beratlah. Berhadas dengan berwuduk tu sama berat. Sama berat tu dikatakan syak yang semata-mata. Maka syak semata-mata pada ada wuduk, maka tak boleh nak solat. Begitu. Jadi maknanya tak dapat tidak dia macam mana? Kena ambil wuduk juga untuk nak solat. Nak solat duha pukul 9 tu tak dapat tidak dia kena ambil wuduk. Dan jika tiada ada adatnya pada tajdid wuduk, diambil dengan wuduk. Jikalau tiada adatnya pada tajdid wuduk. Kalau dia ni orang yang tak pernah, tidak ada adat dianya orang yang tak pernah mentajdid wuduk, maka diambil dengan wuduk. Diambil dengan wuduk maknanya sekarang dia ada wuduk lah. Sekarang dia ada wuduk. Sebab apa kalau adat dia tak pernah mentajdidkan wuduk, maka sekarang dia tu ada wuduk. Sebab kalau kita katanya, tengok, sebelum pada naik matahari tak payah kira dah sebab dia tak tahu. Dia tak ingat ada berhadas ke ada tu suci ke berhadas. Maka kita kira sekadar ni lah antara naik matahari dan jam pukul 9. Maknanya kalau kata berwuduk dahulu berhadas di kemudian. Satu ihtimal. Berwuduk dahulu berhadas kemudian. Dan boleh jadi juganya berhadas dahulu dan berwuduk yang berhadas dahulu dan wuduk yang berkemudian. Maka di sini apa dia? Di sini kita katanya dengan sebab wuduk. Kalau kata wuduk itu dahulu. Wuduk itu bukan wuduk tajdid. Jadi wuduk mengakakkan hadas. Wuduk mengakakkan hadas. Tetapi selepas pada ambil wuduk dia berhadas. Dan kalau ihtimal yang kedua ia berhadas. Dan selepas pada berhadas dia ambil wuduk. Maka kita pegang dengan yang kemudian ni lah. Sebab yang kemudian ni yang yakin, yang wuduk yang kemudian ni ini yang yakin. Yang yakin. Jadi maknanya berhadas tu yang disyak. Maka kita berpegang dengan katanya dia sekarang dia ada wuduk. Begitu. Lagi. Maka jika diketahuinya seorang akan barang dahulu daripada keduanya, jadi yang sebelum daripada naik matahari dia ingat. Dia tahu. Semula. Maka jika diketahui akan barang yang dahulu daripada keduanya berwuduk atau hadasnya, dan jahil ia akan yang dahulu daripada keduanya. Ni tambah di atas tadi pula.
Hmm. Itulah fardu masalahnya beginilah. Tapi orang kitanya kalau syak pada ambil wuduk, ada berhadas ke tidak, kalau tak puas hati, ia boleh tajdidkan wuduk, ambil wuduk je lah. Ambil wuduk je lah. Itu amalan kita hari-harinya. Rasa tak puas hati, ambil wuduk. Rasa tak puas hati, ambil wuduk kan. Tapi ini fardu masalah dalam pengajian. Sekiranya kalau begini macam mana, kalau begini macam mana. Begitu. Tapi hidupan kita hari-hari, kalau katanya ini pun tak ingat, katanya wuduk ke berhadas, kalau tak ingat tu tak payahlah. Tak payah fikir banyak lah. Apa dia? Terus ambil wuduk lah. Kalau kata kita batal wuduk, wuduk kita jadi mengakak ke hadas. Kalau katanya kita ni ada wuduk, jadi wuduk tu tajdid. Jadi terus ambil wuduk lah. Kalau tidak pun dia sunat. Tak ada nak guna apa-apa sekalipun. Tak ada nak solat, tak ada nak apa dia? Tak ada nak menanggung Quran pun disunatkan kita sentiasa ada dalam keadaan berwuduk. Ambil wuduk je lah. Tapi nak fardu masalahnya dalam pengajian fiqh macam ni lah dia kiranya. Jangan faham kata susah hidupnya. Nak kena cari ingat balik. Bukan dia begitu. Ini cara kita belajar. Nak bagi lacak bab fiqhnya begini. Tapi tak mesti begini kalau masa cara hidupnya. Jadi masalahnya begini, bagi kita bahagi masa, kita bahagikan masa macam dulu. Jadi maknanya pukul 9 nak solat duha. Dan masa antara pukul 9 dengan naik matahari dengan selepas naik matahari dan masa sebelum pada naik matahari. Lepas tu kalau nak buat misal naik fajar ke, gelicit matahari ke, katalah bagi ada sakatan. Jadi kalau kita kata dia sekarang nak solat duha jam pukul 9 lebih, maka dia ingat antara jam pukul 9 dengan naik matahari, dia ingat ada berlaku kedua-dua. Ada berlaku mengambil wuduk, ada berlaku berhadas. Tapi tak tahu yang mana yang dahulu. Tak tahu, tak ingat, tak perasan mana yang dulu, mana yang belakang. Berwuduk dulu ke berhadas dulu. Tak pasti. Maka kita tanya dia balik, belum pada naik matahari macam mana kau? Dia kata belum pada naik matahari ada berlaku dua perkara juga. Berhadas pun ada ingat berlaku. Mengambil wuduk pun ada ingat berlaku. Lepas tu tanya, yang mana dulu dua tu? Tak pasti juga. Tak boleh nak pegang juga itu. Jadi yang selepas pada naik matahari dan jam pukul 9 pun ingat kata ada berlaku kedua. Tak tahu yang mana yang dulu. Tanya masa sebelum pada naik matahari macam mana, dia katanya ada berwuduk, ingat, yakin juga kata dia berhadas, tapi tak tahu yang mana yang dahulu juga. Tak ingat juga dia pun. Tengok. Dia katanya, maka jika diketahui akan barang yang dahulu daripada keduanya berhadas wuduknya atau hadasnya. Dan jahil ia akan yang mendahulukan daripada keduanya wuduk dan hadas. Yang sebelum pada naik matahari pun ada ingat berlaku kedua tapi tak pasti juga yang mana dahulu dia. Maka macam mana? Maka ditilik akan barang dahulu daripada keduanya. Kena tengok belum pada tu pula. Masa yang sebelum pada naik matahari. Kita katanya belum pada naik matahari, naik fajar lah pulaknya. Tengok begitulah pulaknya. Maka ditilik akan barang dahulu daripada keduanya, maka diambil dengan umpama. Jika yakin akan keduanya dahulu, maka dan diambil dengan umpama.
Hmm. Maka diambil dengan umpamanya. Dia kata maka ditilik akan barang dahulu daripada keduanya, diambil dengan umpamanya. Jadi maknanya kita katanya belum pada naik fajar pula. Macam mana? Dia katanya belum pada naik fajar tu ada wuduk lah sebab saya ambil nak solat subuh, dia kata. Maka dia katanya, maka ditilik akan barang dahulu daripada keduanya, diambil dengan umpama. Jadi belum pada tu macam mana? Belum pada kedua yang tak pasti, yang tak tahu mana dulu, masa belum pada naik matahari itu, tengok belum pada tu pula. Kalau belum pada tu bersuci, maka sekarang dia suci. Kalau belum pada tu dia berhadas, mana sekarang dia berhadas. Ambil seumpama. Mana sekarang jam pukul 9 tu dia suci. Kalau belum pada tu dia suci, sekarang suci. Kalau dulu dia berhadas, maka sekarang dia berhadas. Dan jika yakin akan kedua, dahulu akan keduanya dahulu. Dan jahil pula akan yang dahulunya. Dan jika yakin akan keduanya dahulu, dan jika yakin akan keduanya, berhadas dan berwudu dahulunya, dan jahil pula akan yang dahulunya, maka diambil dengan didnya, lawan. Yang ni lawannya daripada witir. Dan jika yakin akan keduanya dahulunya dan jahil pula akan yang dahulunya, maka diambil dengan did, yakni lawannya pada witir. Kalau tak cukup, kalau witir mana, dan diambil dengan umpamanya pada syafa'. Nah, witir tu maknanya 3, 5 tak cukup gula. Tak cukup pasangan tu panggil witir. Begitu. Kalau syafa' tu macam 2, 4, 6, 8. Hingga beginilah serta diaktibarkan tajdid atau tiada. Ini kita tengok esoklah. Masa dah sampai. Itulah kita boleh tahu katanya ini kesungguhan ulama pada bab fiqh. Dia fardu masalah. Walaupun tak boleh jadi nak berlaku sekalipun. Kalau begini macam mana, kalau begini macam mana. Padahalnya kalau cara beramalnya senang saja. Tak puas hati ambil wuduk. Tak puas hati ambil wuduk. Tapi begitulah. Masa belajar tu lain, masa beramal tu boleh jadi senang pada masa belajar. Begitulah. Jangan katanya apa dia tak berfaedah kita kira begini. Tapi cara adat ulama fiqhnya begitulah. Selama mana boleh dikira, dia kirakan. Tak kira nak berlaku ke tak berlaku pada wakil. Begitu. Maka kita sekadar itu dulu untuk hari ini. Katanya dan jika yakin akan keduanya dahulu, dan jahil pula akan yang dahulunya, diambil dengan did. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.